Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Dr. Jahid Siddiq ditanya tentang amalan zikir Allah secara mufrad. Jawapan beliau amatlah memeranjatkan. Beliau tanpa segan silu menyalahgunakan dalil daripada Al-Quran, menyalahgunakan dalil daripada hadis. Bahkan daripada penjelasan beliau itu terdapat bukti bahawa beliau ini sangat jauh, sangat asing daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan dan react. Video ini agak panjang, saya tak mahu potong-potong, takut lari out of context pula. Jadi mohon kita dengar secara penuh soalan dan juga penjelasan yang beliau kemukakan. Kemudian saya akan berikan kritikan. Berkenaan dengan zikir-zikir Allah, ada orang kata zikir tu kena lengkap baru sempurna. Contohnya subhanallah, alhamdulillah. Dan ada orang kata zikir Allah ni tak ada faedah. Ada satu masalah yang sudah lama ya. Lama pun tak lama ya. Dalam beberapa tahun lepas di media sosial, di TikTok, di Facebook, ada setengah ulama ini yang berfaham Wahhabi lah, saya terus terang. Ini berasal daripada pandangan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' lil Fatawa. Kata Ibnu Taimiyah, zikir Allah ni Rasulullah tak ajar. Lalu diluaskan lagi di akhir zaman ini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itulah mazhab Wahhabi ya. Lalu dibuatlah petua ulama-ulama Wahhabi ini, ada sebuah kitab Fatawa Usaimiyah. Fatawa Usaimiyah ni buku ya, satu buku fatwa yang ditulis oleh Syekh Usaimin, seorang ulama di Mekah Madinah ya, dia Wahhabi. Dalam kitab ini orang bertanya, "Tuan, apa hukum orang berzikir Allah?" Jawabnya apa? Siapa zikir Allah berdosa dan bakal dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kalau ulama Wahhabi di Malaysia ni, saya cakap terang, sama saja. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, pandangan zikir Allah ni tidak ada faedah. Kalau Allah Akbar baru boleh. Ini sebenarnya pandangan orang yang tak belajar zikir. Kalau orang belajar zikir tak ada. Siapa ahli zikir? Antaranya Imam Ghazali. Tengok dalam kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali ajar kita ambil wudu siap-siap betul-betul, ambil tempat yang khusus, yang sunyi, ya, duduk sebut Allah, jangan baca lain. Ini Imam Ghazali. Kalau abad yang awal lagi, Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, beliau pun mengajar orang ramai zikir Allah. Coba kita banding Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi meninggal dunia 297 Hijrah dengan ulama sekarang. Walaupun ada PhD lah. PhD itu mengalahkan kedudukan ulama dulu. Tak ada apa tuan-tuan. PhD ni saya dah buat dua PhD. Tak ada apa pun. Bukan saya melecehkan, tidak menghargai PhD. Memang penting PhD. Tapi bila dah pegang PhD bukan dah bermakna dia dah pakar. Tak ada. Zikir saja. Bagi saya, siapa yang mengatakan zikir Allah ni tak ada faedah, berarti dia tidak pernah belajar amalan, ilmu dan amalan zikir. Ya. Di dalam Quran, tuan-tuan, Allah sebut begini, Bismillahirrahmanirrahim, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ayat 23 surah Az-Zumar. Akhir ayat 23 surah Az-Zumar. Kemudian seluruh anggota dan hati jadi lembut ketika mengingati Allah, ketika menyebut Allah. Saya nak bagi tahulah ya. Ini satu contoh, tapi kejadian seperti ini yang saya temui banyak ni. Seorang murid saya, dia telefon saya, "Tuan, saya ni di Hospital Sungai Buloh. Tengok mak saya masuk ward dah 2 minggu. Tapi saya petang ni saya tengok mak saya ni macam dia nak pergi, tuan. Apa saya nak buat?" Saya tanya, "Awak ada wuduk ke?" "Ada." "Awak cuba cari bangku, duduk dekat bahagian kepala mak tu,
Ajarkan mak awak, talkinkan Allah, Allah. Mak itu, awak suruh mak ikut Allah, Allah, Allah. Awak jangan tinggalkan mak. Sehingga betul-betul dia meninggal. Jadi murid saya ni pun buatlah Allah, Allah. Mak dia boleh ikut. Lebih kurang 1 jam, mak dia meninggal. Dalam keadaan Allah, Allah. Jadi dia pun bagi tahu saya, tuan mak saya dah meninggal. Betul, dalam keadaan dia sebut Allah, Allah. Dia ikut apa yang saya talkinkan. Kemudian tuan-tuan, saya bagi tahu dia siapa yang bakal mandikan mak ni. Biasa di kampung saya, kakak-kakak saya lah selalu mandi mayat yang orang perempuan. Tak apalah kalau gitu. Cuma satu, saya pesan, tanya kakak-kakak yang mandikan mak ni macam mana nanti keadaan jenazah mak awak. Sesudah dimandikan semua tuan-tuan, sudah dikebumikan, ya. Murid saya ni tanyalah kakak dia. Jadi murid saya ni jumpa saya, dia bagi laporan. Dia kata apa? Walaupun mak dia sudah meninggal dunia waktu asar, dimandikan besoknya dalam pukul 10-11, seluruh anggota semua lembut. Leher-leher pun macam hidup, tangan pun tak macam orang hidup, kaki semua macam orang hidup. Ini dalilnya tuan-tuan, bukan kata saya, bukan hadis Nabi. Summa talinu juludum wa qulubum ila dzikrillah. Siapa zikir Allah, Allah hatinya akan lembut. Kalau keras macam mana? Kalau kalimah Allah itu memang betul-betul masuk dalam hati, orang yang hati keras macam mana jadi lembut? Pengisap dadah, penagih dadah, macam-macam. Kalau kita ajar, sebab Allah sendiri dah banyaklah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila datang yang hak, iaitu Allah, dalam hati kita, yang batil semua hancur. Kalau kita zikir tuan-tuan, kalimah Allah itu kita rasa memenuhi jasmani rohani kita. Apa saja makhluk nak serang kita tak berjaya. Kan Rasulullah sebut Bismillah, Allazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Ini kan maksudnya Rasulullah suruh kita zikir sampai ke peringkat Bismillah. Tiba-tiba ada orang kata zikir Allah, Allah tak ada faedah. Besok dia nak mati, nak ingat apa? Kita soal. Besok dia, kalau tak boleh zikir Allah, Allah, besok dia orang ni nak mati, nak ingat apa? Apa yang nak diingat? Dah ingat Allah haram, masuk neraka. Jadi ringkasnya gitulah tuan-tuan. Banyakkanlah zikir Allah, Allah. Abu Qasim Al-Junaidi dia galakkan kita sebut Allah, Allah, Allah. Rasulullah sendiri pun sebut Allah, Allah dalam hati. Berdasarkan ayat 205 surah Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya Muhammad, engkau sebut, engkau ingat nama Tuhanmu Allah di dalam hatimu. Ya. Rasulullah pun kata, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Dua matur, karena ketika tidur hati Nabi terus otomatik Allah, 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 Allah. Fikir cukuplah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Ya, link bagi video penuh dalam kotak description. Lihat di bahagian akhir di mana sesi soal jawab, ya, satu soalan saja sebenarnya. Baik, kritikan pertama, Ustaz Dr. Jahid mengatakan bahawa perkara ini dikritik oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah atas alasan ia tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita hendak menyebut nama ulama dan juga menukil hujah ataupun pandangannya, nukillah secara penuh. Kalau tak ingat the exact words and phrase, kalau tak ingat perkataan dan ayat yang sepenuhnya, sekurang-kurangnya berlaku jujurlah, berlaku adillah dengan mengemukakan penjelasan yang kita kata secara adil, mewakili apa yang disebut oleh tokoh itu. Meskipun kita berbeza pandangan, kita tetap perlu berlaku adil. Jangan sekadar memberi satu hujah, kononnya tak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal penjelasan, penghujahan, dalil yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah adalah panjang, lagi padu. Tak apa, saya tak akan jelaskan di sini. Dalam kotak description, saya ada bagi link daripada sebuah website yang telah pun menukil dan menterjemahkan kata-kata Syekhul Islam tersebut. Sila rujuk di sana, ya.
Manakah kotak description? Keluar daripada video ini, tag pada tajuk, akan keluar description box dan di situ ada link, silalah rujuk ke sana. Kritikan kedua, Ustaz Dr. Jahid Siddiq mengatakan bahawa perkara ini, topik ataupun isu zikir Allah secara mufrad ini, kemudiannya diluaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baik, saya nak minta bukti apakah nama kitab, apakah muka suratnya, jilid ke muka suratnya dan apakah kata-kata sebenar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerana dibimbangi Syekh tak ada pun bincang bab zikir mufrad Allah ni. Beliau pada zaman beliau begitu khusyuk memerangi pelbagai syirik, pelbagai kurafat yang berlaku di sana sampai-sampai tidak berkesempatan untuk bincang perkara-perkara seperti ini. Pun begitu mungkin saya yang terlepas pandang, jadi jika ada buktinya, minta kemukakan buktinya, nama kitab, jilid, muka surat dan apakah kata-kata sebenar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan sekadar sebut nama tokoh tapi rujukan tidak diberikan. Okay. Kritikan ketiga, Ustaz Dr. Jahid Siddiq menyebut bahawa dalam fatwa Usaimiyah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, fatwa beliau berkata fatwa Usaimiyah, buku fatwa yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Kemudian Ustaz juga berkata, orang bertanya, Tuan, apa hukum orang berzikir Allah? Jadi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjawab, siapa zikir Allah berdosa dan bakal dimasukkan dalam neraka. Sekali lagi, beberapa soalan kepada Ustaz Dr. Jahid Siddiq. Pertama, ada ke nama kitab Fatwa Usaimiyah? Sebab saya cuba cari tak jumpa. Dan kalau kita jumpa kitab-kitab beliau pun tak ada Fatwa Usaimiyah. Tak disebut pun. Kalau ada pun Majmu' Ar-Rasail, Majmu' Fatawa wal Warasail. Majmu' Fatawa wal Rasail Syekh Utsaimin. Begitu, ya, tak ada Usaimiyah. Jadi tak apa, mungkin ada, saya terlepas pandang. Jadi minta kitab itu rujukan secara penuh, jilid berapa, muka surat berapa. Kedua, dikatakan fatwa yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin jarang-jarang menulis fatwa. Apa yang berlaku ialah anak murid dia yang tulis daripada kuliah-kuliah beliau. Maknanya secara imla, secara diktat. Beliau, Syekh Utsaimin, memang ada tulis kitab, tetapi fatwa-fatwa beliau kebanyakannya ditulis oleh anak muridnya daripada sesi soal jawab. Jadi berhati-hati wahai ustaz, jangan main hambur sahaja. Ketiga, minta rujukan, yang tadi itu nama kitab, jilid, muka surat, bahawa Syekh menjawab dengan jawapan berdosa dan masuk neraka. Sebab kami Salafiyah jarang-jarang menghukum seseorang itu masuk neraka. Kalau nak kata Syekh berkata itu bid'ah, ya betul. Kalau Syekh nak kata jangan buat, itu adalah amalan yang sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, ya betul. Tapi nak kata berdosa, dosa itu hak Allah, bukan manusia yang menentukannya. Kalau nak kata bakal masuk neraka, itu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Dan Allah akan menilai seseorang itu berdasarkan keseluruhan amalannya dan bukannya berdasarkan satu dua sahaja. Jadi tak apa, kita bagi benefit of the doubt. Minta buktinya, wahai Ustaz Dr. Jahid Siddiq. Minta bukti sejelas-jelasnya bahawa Syekh menjawab soalan orang yang bertanya tentang zikir Allah ini, bahawa orang yang melakukan zikir tersebut berdosa dan masuk neraka. Jika anda, wahai Syekh, gagal mengemukakan bukti yang jelas, maka menjadi saksi bagi kami semua bahawa anda adalah seorang pendusta. Kita boleh berbeza pendapat dengan ulama, namun do not put words into those we disagree with. Kita boleh berbeza pandangan dengan mana-mana ulama, namun jangan pula meletakkan perkataan yang tidak diucapkan oleh ulama tersebut. Okey, kritikan keempat. Ustaz Dr. Jahid berkata, ulama Wahabi di Malaysia pun sama saja. Okey, sekali lagi kita minta bukti. Wahai Ustaz Dr. Jahid Siddiq, sebagai seorang Muslim, buktikan ulama ke, ustaz ke, penceramah ke, mana ke di Malaysia ini yang berkata
berzikir Allah itu berdosa dan masuk neraka. Sekali lagi, saya nak soalan saya ini jelas kepada Ustaz Dr. Jahid Siddiq dan semua para pengikutnya, minta bukti yang jelas bahawa adanya ulama Wahabi ke, Ustaz Wahabi ke, siapa-siapa Wahabi yang kira ilmuannya yang memberi jawapan ataupun mengeluarkan pandangan bahawa berzikir Allah secara mufrad ini berdosa dan masuk neraka. Minta bukti ya. Baik. Kritikan kelima. Ustaz Dr. Jahid Siddiq berkata, sebenarnya tuan-tuan, pandangan zikir Allah tidak ada faedah. Kalau Allahu Akbar baru boleh. Ini pandangan, Ustaz berkata, ini pandangan orang yang tak belajar zikir. Kemudian di bahagian video yang sama, kemudian beliau ulangi lagi, orang yang kata macam ni, dia tak pernah belajar ilmu dan amalan zikir. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, kita belajar zikir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita ni tak tahu zikir, bukan kita ni tak tahu lafaz-lafaz zikir, kalimah-kalimah zikir, adab-adab berzikir. Kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah tidak mengajarnya, kita tidak mengamalkannya. Sebab ini adalah hal ibadah. Dan dalam urusan ibadah, manhaj kita ialah berhenti, stop. Melainkan adanya dalil, adanya tunjuk ajar, adanya contoh, adanya persetujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan pandangan orang tak belajar zikir. Ini pandangan orang yang belajar zikir, yang belajar ilmu zikir, belajar amalan zikir daripada sebaik-baik guru yang diutus kepada umat ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anda, wahai Ustaz Dr. Jahid Siddiq, siapakah guru anda? Guru kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah guru anda, wahai Ustaz? Kritikan yang keenam. Ustaz menukil amalan ataupun tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah, wafat tahun 505 Hijrah ya. Ustaz berkata Imam Al-Ghazali ajar kita, okey, ambil wuduk, ambil tempat yang khusus dan sunyi, duduk, sebut Allah, jangan baca zikir lain. 5 ya, 5 yang diajar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, wafat tahun 505 Hijrah. Apakah 5 perkara itu? Ambil wuduk, ambil tempat ataupun cari tempat yang khusus lagi sunyi, duduk, sebut Allah dan jangan baca zikir yang lain. Okey, terhadap kritikan keenam ini, saya ada soalan. Apakah dalil bahawa untuk berzikir kena ambil wuduk? Apakah dalil? Bagi hadis dhaif pun boleh. Apakah dalil bahawa untuk berzikir kena ambil wuduk? Apakah dalil bahawa untuk berzikir ni kena ambil tempat yang khusus dan sunyi? Sebab berzikir ini adalah sesuatu yang kita boleh lakukan. Tak perlu nak duduk di satu tempat begitu saja. Apakah zikir? Okey, dalil sebut Allah memang tak ada. Dan jangan baca zikir lain. Habis tu banyak-banyak zikir yang Rasulullah ajar tu, tolak tepi. Jangan baca zikir lain. Jadi minta dalil manakah datangnya kena ambil wuduk, ambil tempat khusus dan sunyi, zikir Allah tu kalau ada dalil yang spesifik, sahih lagi soreh, dan jangan baca yang lain. Bila dah jangan baca yang lain, apa jadi dengan zikir-zikir lain yang sebegitu banyak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya sebelum ni baca juga hujah-hujah pihak-pihak yang membela zikir Allah. Mereka berhujah bahawa bukan tak boleh baca zikir lain. Zikir yang Rasulullah ajar pun baca, zikir Allah pun baca. Tapi sekarang kamu, wahai Ustaz Dr. Jahid Siddiq, anda telah membawa satu perkara baru bahawa jangan baca zikir lain. Allah sahaja. Okey? Jadi ke mana perginya zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekian banyak itu? Itu kritikan yang keenam. Okey, kritikan yang ketujuh. Ustaz Dr. Jahid Siddiq menyebut bahawa Syekh Abu Qasim Al-Junaidi yang wafat tahun 297 Hijrah rahimahullah mengajar dan menggalakkan zikir Allah. Sekali lagi, minta bukti rujukan yang tepat lagi lengkap. Yang ini nama kitab, jilid, muka surat, dan di situ benar-benar Syekh Abu Qasim Al-Junaidi mengajar dan menggalakkan. Sebab ini Ustaz sebut 2 kali.
Mula-mula Ustaz kata mengajar, kemudian dalam video yang sama tu di akhir tu kata menggalakkan. Jadi kita nak bukti jelas, sejelas-jelasnya, tiada keraguan, no second interpretation of it. Dalam bahasa usul fiqh dia sebut qat'i, ya, yang mana Syekh Abu Qasim Al-Junaidi mengajar dan menggalakkan zikir Allah Allah. Jika anda tidak membuktikannya, maka sekali lagi anda telah membuktikan bahawa diri anda sendiri adalah seorang pendusta. Kemudian, okey, andai kata kita berbaik sangka adalah rujukan yang tepat macam saya sebut tadi, andai kata ada, bukankah para tokoh sufi sendiri selalu berpesan bahawa ukurlah amalan mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika selari ambil, jika tak selari tinggalkan. Jadi andai kata betul, andai kata benar, andai kata sahih bahawa Syekh Abu Qasim Al-Junaidi mengajar dan menggalakkan zikir Allah, Allah, Allah secara mufrad, ia adalah sesuatu yang tidak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tinggalkannya. Tapi tak apa, kita tunggu dulu pembuktiannya. Seterusnya, sekarang Ustaz Dr. Jahid masuk kepada memberi dalil. Yang ini ayat 23 surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Ayo sama-sama kita baca. Ustaz baca yang saya gariskan itu, yang saya gariskan biru, ya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Okey, ayo kita baca keseluruhan ayat dan kita tengok apakah ayat ini boleh kita ambil rangkap yang tengah-tengah tu saja ke, ataupun ia saling berkait dengan keseluruhan ayat, selari dengan ilmu tafsir Al-Quran. Sebab ayat Quran kadang-kadang yang panjang memang kita boleh ambil yang sebahagian yang tengah saja, tetapi ada syarat-syaratnya. Antara syaratnya itu yang bahagian yang kita nak ambil tu, rangkap yang kita nak ambil itu saja, ia memang umum, berbeza ataupun tidak berkait, tidak terikat dengan lafaz sebelum dan selepas. Kalau ia terikat, kita tak boleh ambil yang itu saja, melainkan perlulah diikat dengan apa yang ada sebelum dan selepasnya, ya. Ayo sama-sama kita baca. Yang Ustaz baca tu yang saya gariskan biru sahaja. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Okey, maksudnya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran. Jadi ayat ini berbicara tentang Al-Quran yang serupa, maknanya kualiti atau mutu ayatnya sama, lagi berulang-ulang. Ada ayat Quran yang berulang-ulang, kan? Gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Ila zikrillah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu. Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang disesatkan Allah, nescaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Baik, kita maklum ayat ini berbicara tentang Al-Quran. Sekarang ini ayat summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apakah ia sesuatu yang secara umum ataupun ia terikat dengan Al-Quran? Baik, para penonton yang dirahmati Allah, ayat itu, rangkap itu dimulakan dengan apa? Summa, yang bermaksud kemudian, bererti ia adalah sambungan daripada rangkap sebelumnya. Bererti ia bukanlah sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Saya bagi contoh. Hafiz. Hafiz buat rakaman video, full stop, Hafiz edit. Okey, bila ada dua ayat yang macam ni, Hafiz edit ni kita boleh kata edit gambar, still picture, bukan video, edit gambar, edit tulisannya, atau edit video. Ada beberapa kemungkinan kita boleh kata memandangkan edit ini adalah sesuatu yang umum, boleh saja ia merangkumi mengedit gambar, mengedit tulisan atau mengedit video. Tetapi kalau ayat itu pula Hafiz buat rakaman video kemudian edit, maka kita tahu bahawa edit itu ialah mengedit video. Ia bukan lagi secara umum. Boleh tangkap, Sekali lagi, saya ulangi. Ini kaedah ilmu tafsir yang penting. Kita lihat bagaimana ada orang yang memuji dirinya dengan 2 PhD.
Kaedah tafsir Al-Quran pun tidak tahu. Saya ulangi, permisalan, Hafiz buat rakaman video. Ayat kedua, Hafiz edit. Memandangkan ayat kedua ni, Hafiz edit adalah secara umum, maka kita boleh saja berkata yang edit tu ialah edit gambar, edit tulisan atau edit video. Contoh kedua, Hafiz buat rakaman video, kemudian edit. Bila ada kemudian, maka edit itu terikat kepada rangkap sebelumnya. Yang ini rakam video. Bererti yang saya edit itu ialah mengedit video dan bukannya lain-lain. Kembali kepada ayat yang kita baca ni, summa talinu. Summa ni apa? Yang ini orang-orang yang apabila mereka ni diturunkan Al-Quran itu, pada mulanya mereka rasa gerun, kemudian mereka berasa tenang sebagaimana lanjutan ayat kan. Kemudian menjadi tenang kulit hati mereka waktu mengingati Allah. Para penonton yang dirahmati Allah, bukalah kitab-kitab tafsir. Dijelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan mengingati Allah di sini ialah apabila mula-mula turunnya Al-Quran itu, mereka seperti gementar kan. Tetapi bila mereka membaca Al-Quran itu, mentadabbur Al-Quran itu, membaca tentang rahmat Allah, tentang keadilan Allah, tentang janji Allah, hari akhirat, syurga, kebahagiaan semua tu, tentang pahala Allah, tentang syurga Allah dan tentang melihatnya Allah di hari akhirat kelak, mereka menjadi tenang. Ini yang dimaksudkan dengan zikrullah itu. Bukannya Allah, Allah, Allah. Saya cabar mana-mana kitab tafsir muktabar yang menjelaskan ayat yang Ustaz baca tadi itu, ila zikrillah itu maksudnya berzikir Allah, Allah secara mufrad. Sebab saya pun bukan kitab tafsir juga. Yang saya dapati seperti yang saya jelaskan tadi, bahawa pada mulanya mereka gementar kan bila tengok Al-Quran tu, tapi bila mereka baca, bila mereka menghayatinya, membaca tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, keadilan Allah, itulah yang dimasukkan dengan zikrullah yang kemudian memberikan mereka ketenangan dan juga kelembutan. Baik, apa nak kata? Kulit dan hati mereka menjadi tenang di waktu mengingat Allah ya. Baik, kemudiannya kita rujuk lanjutan ayat. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Okey, demikian itulah petunjuk Allah. Allah memberi petunjuk dengannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Bihi tu saya garis merah, bihi, dengannya tu merujuk apa? Merujuk kepada Al-Quran. Jadi rangkap yang Ustaz baca tu, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah, ia terikat dengan permulaan dan setelah itu. Yang ini merujuk kepada Al-Quran. Ia bukan merujuk kepada zikir mufrad Allah, Allah, Allah. Ini adalah satu penyalahgunaan, penyalah-tafsiran, penyelewengan jelas-jelas terhadap Al-Quran. Bagaimana seorang ustaz boleh buat sedemikian semata-mata untuk membela zikir Allah, Allah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sila tadabbur ayat ini. Saya telah gariskan merah poin yang penting. Al-Hadithi yang ini merujuk kepada Al-Quran. Bihi, bihi itu dengannya. Dengannya itu apa? Dengan Al-Quran itu. Okey? Dan sangat tidak patut ya seorang ustaz dalam rangka hendak menjustifikasikan, dalam rangka hendak mewajarkan zikir Allah, Allah, sanggup memutarbelit tafsir ayat Quran semata-mata untuk membela amalannya itu. Baik, menyebut tentang zikir ini, saya teringat kata-kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhazzab. Tetapi dalam susunan kata-kata saya sendiri, bahawa beliau berkata sebaik-baik zikir ialah Al-Quran, kecuali pada tempat-tempat yang telah disyariatkan zikir tertentu. Maksudnya, bila kita bangun tidur ada zikirnya. Bila kita nak keluar rumah ada zikirnya. Bila kita nak masuk kereta, naik atas kenderaan ada zikirnya kan. Bila time macam tu, kita baca zikir yang telah pun ditetapkan, yang disebut sebagai zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan tempat, masa dan peristiwa. Kemudian yang secara mutlaknya, secara umumnya, maka yang terbaik ketika itu ialah zikir membaca Al-Quran. Sebaik-baik zikir ialah Al-Quran, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan bacaan zikirnya secara tepat di tempat itu ya. Zikir bila bangun, zikir sebelum nak tidur, zikir apabila terjaga pada waktu malam, zikir apabila kita bangun
pagi kan, itu ada zikir yang telah pun Rasulullah ajar, maka itu kita baca yang tu. Tetapi yang secara umumnya ialah membaca Al-Quran. Jadi bila dikatakan ila zikrillah, memang membaca Al-Quran. Jadi membaca keseluruhan Al-Quran dan bukannya Allah, Allah, Allah. Okey? Baik, kritikan yang ke-9. Ustaz menceritakan kisah salah seorang anak muridnya yang maknya sudah sakit. Lalu tanya apa nak buat, lalu Ustaz ajar, suruh ajar mak dia tu zikir Allah, Allah. Okey, sampai maknya meninggal dunia pun sebut Allah, Allah. Dan bila kemudian meninggal dunia waktu asar, mandinya esok hari, bila dimandikan, jasad tu masih lembut. Jadi Ustaz nak bawa apa? Ustaz nak bawa daripada dalil ayat 23 tu yang lembut kan. Kulit apa semua tu menjadi lembut. Bila zikir Allah, Allah ni bila dimandikan pun, walaupun sudah tempoh yang lama, jasad itu masih lagi lembut. Wahai Ustaz doktor, wahai Ustaz doktor 2 PhD, wahai Ustaz doktor Jahid, wahai Ustaz doktor Jahid Siddiq, kita apabila meninggal dunia, yang penting bukannya jasad ni lembut atau keras. Yang pentingnya kita selamat di alam barzakh, kita selamat di akhirat dan kita memasuki syurga. Apa guna kalau anggota masih lembut tetapi tidak selamat di akhirat kelak? Dan apakah petunjuk Nabi SAW dalam hal ini? Baik, saya bawakan hadis daripada Sunan Abu Daud, hadis nombor 2709 atau penomboran lain, hadis nombor 3116. Saya yakin semua para pencinta sunnah kenal hadis ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sesiapa yang akhir kalamnya, ucapan terakhirnya ialah la ilaha illallah, dia akan memasuki syurga. Bukan Allah, 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 tetapi la ilaha illallah. Ini satu perkara yang maklum di kalangan umat Islam. Macam mana Ustaz boleh ajar Allah, Allah, Allah pula? Okey, bila sebut tentang ajar, saya bawa pula hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tadi Sunan Abu Daud pun sahih. Ini pula daripada Sahih Muslim, hadis nombor 1523 atau penomboran lain, hadis nombor 916. Rasulullah SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah, bimbingkanlah, ajarkanlah orang-orang yang akan mati di kalangan kalian la ilaha illallah. Tak kisah yang akan mati tu sakit ke, sakit memang penyakit ke, sakit tua ke, nazak ke, atau baru aksiden, kita nak cuba selamatkan, tengok dia dah nyawa-nyawa ikan. Yang dianjurkan kepada kita ialah mengajarnya, membimbingnya dengan ucapan la ilaha illallah. Dan poin penting yang dimasukkan dengan laqinu ni ialah kita ajar dia ucap sekali saja supaya akhir kalam, ucapan terakhir yang disebut olehnya ialah la ilaha illallah. Bukan suruh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah berterusan, tapi sebut sekali saja. Maknanya katakanlah ada orang nak meninggal dunia, kita pun ajak pakcik, ayuh kita bersama-sama baca la ilaha. Kalau dia tak boleh baca, kita baca sikit-sikit la ilaha illallah. Kita pun dengar dia sebut la ilaha illallah. Cukup, sekali cukup. Bukan suruh zikir berulang-ulang. Dan ini hadis yang saya yakin para penonton semua sangat maklum tentangnya. Akhir kalam la ilaha illallah masuk syurga. Dan bagi kita yang okey ni, kita bantu, kita ajar, kita bimbing, kita talqin. Ini talqin yang sunnah ya, kita talqin orang yang hampir mati itu dengan kalimah la ilaha illallah diucapkan sekali sahaja. Wahai Ustaz, mana pergi hadis ni? Wahai Ustaz, mana pergi sunnah Rasulullah ini? Sebab tu di awal tadi saya kata, daripada jawapan Ustaz itu nampak beliau ni sangat jauh, sangat asing daripada sunnah Rasulullah SAW. Baik, itu kritikan ke-9. Kritikan ke-10. Ni nota saya ni kan. Alright, okay. Sambung lagi ya. Kritikan ke-10. Ustaz menyatakan zikir Allah, Allah memenuhi jasad, jasmani dan rohani.
apa saja makhluk nak serang kita tak berjaya. Wahai ustaz, mana perginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa untuk melindungi diri kita antara lain membaca surah-surah Al-Mu'awwizat, yang ini surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, antaranya membaca Ayatul Kursi, dan waktu yang dianjurkan baca ialah ia sebagai zikir pagi dan petang, dan juga zikir selepas solat fardu yang 5 kali tu. Okey, antara bacaan zikir ialah surah Al-Mu'awwizat dan juga Ayatul Kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ajar pun untuk baca zikir Allah secara mufrad. Kemudian kononnya ia memenuhi jasmani dan rohani, sehingga apa saja makhluk nak serang kita tak berjaya. Kemanakah perginya wahai ustaz sunnah Rasulullah ini? Tunjuk ajar Rasulullah ini. Bahkan ini juga diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kritikan ke-11. Baik, ustaz sebelum seterusnya membacakan pula salah satu zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada satu hadis, tapi salah tafsir. Ayuh kita baca hadis itu yang ustaz sendiri bersebut. Yang ini hendaklah kita sebut bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Lalu berdasarkan hadis ini ustaz berkata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita zikir ke peringkat bismillah. Maksud di sini sebutlah nama Allah. No. Dusta. Wahai Ustaz Dr. Jahid Siddiq. Ayuh kita lihat, ayuh kita rujuk hadis yang penuh. Ia dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya dengan darjat yang sahih. Hadis nombor 3310. Atau penomboran lain, hadis nombor 3388. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin." Tidaklah seorang hamba itu menyebut pada setiap waktu subuh, setiap hari waktu subuh dan setiap hari waktu petang atau malam dengan ucapan bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Salasa marratin, 3 kali. Lam yadurruhu syai'un, tidak akan memudaratkan dia suatu apa jua. Baik, daripada hadis ini beberapa pengajaran berdasarkan hadis ini ya. Pertama sekali, antara perlindung untuk kita, tadi saya sebut apa? Al-Mu'awwizat, Ayatul Kursi, salah satu daripadanya juga ialah bacaan zikir ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua, zikir ini dibaca secara penuh. It has nothing to do with Allah. It has nothing. Ia tak ada kaitan langsung dengan Rasulullah pun menyuruh kita zikir ke peringkat bismillah. Yang ini sebutlah nama Allah. No. You read the whole thing. You don't bullshit. Yang ini adalah dalil untuk kita zikir Allah. Tak, untuk kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang masa kita baca pagi dilindungi sehingga petang. Kita baca petang dilindungi sehingga pagi esoknya. Kita baca secara penuh. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. 3 kali. Tiada petunjuk langsung dalam hadis ini. Ia hadis sahih. Tiada petunjuk langsung dalam hadis ini. Ia adalah dalil untuk berzikir Allah. Wahai ustaz, bertakwalah kepada Allah. Kamu menyalahguna ayat Quran. Kamu menyalahguna hadis Nabi semata-mata untuk mewajarkan, semata-mata untuk menjustifikasikan amalan yang kamu sendiri hendak amalkan. Baik, kritikan yang ke-12. Ustaz tanya, besok dia mati nak ingat apa? Kalau tak boleh zikir Allah, besok dia mati nak ingat apa? Ustaz tanya 2 kali. Dah ingat Allah pun haram, masuk neraka. Ustaz, we are not supposed to. Kita bukannya dituntut untuk zikir Allah bila mati. Bila mati, kalau kita boleh sebut, kita sebut la ilaha illallah. Sebagaimana hadis sunnah Abu Daud yang saya baca tadi. Sesiapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya ialah la ilaha illallah, masuk syurga. Kita bukan nak anggota tangan lembut ke keras. Kita nak selamat di hari akhirat sampai masuk syurga. Kalau tak boleh nak sebut, yang Rasulullah anjurkan ialah orang yang ada sekeliling untuk talqin, untuk bimbing, untuk ajar mengucapkan la ilaha illallah. Yang kamu pergi tanya, besok dia mati nak ingat apa? Kalau tak boleh zikir Allah nak ingat apa? Dah ingat Allah haram, masuk neraka.
We are not supposed to say Allah, Allah, Allah. Ini yang saya kata tadi, sekali lagi sangat jauh. Sangat asing daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ustaz, wake up, bangunlah. Anda telah tertipu dengan ilmu sufi, ilmu tasawuf yang anda pegang selama ini. Sampai benda yang sangat basic, sangat asas seperti ini pun anda boleh tidak tahu. Sampai boleh berkata, habis tu mati nak sebut apa? Kita sebut la ilaha illallah. Kalau tak boleh nak sebut, moga-moga ada orang di sekeliling kita, di samping kita, di tepi kita pada masa itu yang mengajar kita la ilaha illallah dan ia disebut sekali saja. Bukan suruh sebut banyak-banyak kali. Subhanallah. Baik, kritikan ke-13. Yang ini serius. Ustaz mendakwa Rasulullah sendiri sebut Allah, Allah berdalilkan ayat ke-7. Surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 205. Okey, ayo sama-sama kita baca. Yang ustaz baca tu yang saya gariskan biru, wazkur rabbaka fi nafsika. Baik, berdasarkan dalil itu, ustaz berkata Rasulullah pun zikir Allah, Allah dalam dirinya. Saya kata dusta, 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 wahai ustaz. Ayat ini sebenarnya mengajar kita adab, etika berzikir kepada Allah. Ayo sama-sama kita baca. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam dirimu. Dalam dirimu berarti kita ni zikir seorang-seorang, bukan suruh zikir berjamaah. Dengan perasaan merendah diri dan rasa takut, bukan syok-syok macam buat konsert. Apa lagi? Dengan tidak mengeraskan suara. Wadunal jahri minal qawli, dengan tidak mengeraskan suara. Melainkan terdapatnya petunjuk daripada Rasulullah SAW untuk berzikir secara kuat seperti takbir hari raya sebagai contoh. Okey? Dan di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini secara keseluruhan mengajar adab berzikir. Adapun kalimah untuk dizikirkan itu, perkataan untuk zikirkan itu bukan berdasarkan ayat ini, tetapi berdasarkan hadis-hadis yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Semua itu kita sebut secara bersendirian dan secara perlahan. Tiada kena-mengena bahawa ayat ini menjadi dalil untuk berzikir Allah, Allah. Sungguh tidak patut ya. Pertama kali saya jumpa ayat ini menjadi dalil untuk zikir Allah, Allah. Baik, sudah pun panjang video ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memang bertegas dalam video ini sebab ini adalah pendustaan, penyalahgunaan dalil-dalil Al-Quran secara jelas. In broad daylight, orang putih kata ya. Padahal ayat Quran dan hadis yang dikemukakan itu sedikit pun tidak membantu zikir Allah, Allah secara mufrad. Sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah apabila kita jumpanya ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita berzikir kepada Allah, kita cari, kita lihat apakah tunjuk ajar Rasulullah terhadap ayat itu. Bagaimanakah Rasulullah mempraktikkan? Sebab Rasulullah ini ialah penjelas Al-Quran. Sila rujuk surah An-Nahl, surah yang ke-16. Ayat 44 dan ayat 64. Bahawa Rasulullah ni penjelas Al-Quran. Jadi bila adanya ayat-ayat Quran yang menyuruh kita berzikir Allah, bukan untuk sebut Allah, Allah, Allah. Tapi macam mana kita nak tu? Kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah baginda, baik yang baginda sendiri amalkan atau yang baginda ajar kepada para sahabat. Tidak ada Allah, Allah secara mufrad. Yang ada ialah ada sambungannya. Baik sebelum atau selepas seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya ya. Baik, kemudian daripada ini juga sangatlah terbukti bahawa Ustaz Dr. Jahid Siddiq sangat jauh, sangat asing daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah tertipu begitu jauh, tenggelam dalam sufinya, dalam ketasawufannya sampai benda yang sangat basic daripada sunnah pun beliau boleh bertanya, besok nak mati nak sebut apa? Dah sebut Allah, Allah ini haram masuk neraka, habis nak sebut apa? Kita sebut la ilaha illallah. Anda sebagai ustaz patut ajar orang sebut la ilaha illallah. Demikian juga untuk melindungi diri kita daripada apa-apa mara bahaya.
Bukannya zikir Allah sampai zikir itu memasuki jasad, jasmani dan rohani. Tetapi kita baca Al-Mu'awwizat, kita baca Ayatul Kursi dan juga zikir yang Ustaz sendiri baca. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim 3 kali. Dan kita baca penuh. Bukan yang bismi dengan tu sebutlah Allah, ada Allah di situ. No. Jangan menyalahgunakan hadis ya. Dan daripada penjelasan tadi pun nampak sangat Ustaz seorang yang tidak thiqah, tidak dapat dipercayai ya, apabila memberi rujukan begitu sahaja. Namun tak apa, yang itu kita beri peluang untuk beliau menjelaskannya atau anak muridnya untuk menjelaskannya, rujukan secara tepat. Fatwa Usaimiyah, kalau ada satu kitab tajuk Fatwa Usaimiyah, bahawa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjawab orang yang bertanya tentang amalan zikir Allah sebagai berdosa dan bakal masuk neraka. Demikian juga ulama Wahabi di Malaysia, entah siapalah yang dimasukkannya itu, juga memberi jawapan yang sama, yang ini berdosa dan masuk neraka. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayuh kita ambil iktibar daripada video ini. Bukan sekadar topik Allah, tetapi orang agama itu sendiri bukanlah sesuatu yang boleh dipercayai 100%. Hendaklah kita sentiasa menganalisa, hendaklah kita sentiasa mengkaji, dan kita sendiri perlu ada ilmu tafsir Al-Quran, perlu ada ilmu tentang usul tafsir dan sebagainya ya. Saya baca ayat Quran, mungkin salah. Tadi baca yang ayat tu 205 surah Al-A'raf pun tak lancar kan. Tapi apa guna kalau baca cantik? Padahal bukannya masuk pertandingan membaca Al-Quran, tetapi kita faham maksudnya. Kita faham, kita tadabur word by word, kita tengok kitab tafsir dan kita tahu ayat ini sebagai contoh 205 surah Al-A'raf menjelaskan adab berzikir kepada Allah. Ia bukan dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir Allah. Ingatlah wahai ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sengaja berdusta ke atasku, maka dia menyediakan tempat duduknya dalam neraka. Yang ini hadis mutawatir yang sangat masyhur, tak perlu saya nak tunjuk rangkap hadis tu ya. Nak zikir Allah kita kata dah salah, tapi nak buat juga buatlah, tapi janganlah cuba menjustifikasikannya, mewajarkannya, menganjurkannya dengan menyalahgunakan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga sini sajalah, sudah pun panjang video ini. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.